Salam takzim, kerinduan, kecintaan kita buat para ummahat mukminin, para ahli bait, para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, para tabi'in, para tabi'in, para salafus saleh, para auliyaillah, para ulama dan haq, takadimin dan mutaakhirin, serta yang pada guru kita, khususnya buat ayah kita Walid al-Malik, itu sekalian ahli sekolahnya, sekian moyang kita, kita tu ulama ni, kita tu Auf, kita tu Baghdadi, moyang kita Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kita sekalian ibu bapa kita, pasangan hidup kita, adik-adik kita, sanak saudara kita, kaum kerabat kita, ahli keluarga kita, jiran tetangga kita, sekalian muslimin muslimat mukminin mukminat, yang mati maupun yang masih hidup sehingga hari kiamat, sama ada di kalangan manusia maupun di kalangan jin. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 15. Namun pada halaman 15 Allah syariat hakikat satu penilai. Hak jasad adalah kaku tertuju yang tidak dapat berfungsi apa-apa, walaupun ada mata, telinga, mulut, hidung, tangan, akal dan hati. Ini bila jasad itu sekadar jasad sahaja tanpa berhubung dengan roh. Contohnya awal-awal sekali tak kala mana Nabi Adam alaihissalam masih dalam keadaan jasad, pertama kali dicipta oleh Allah Ta'ala dalam syurga, tidak disatukan lagi dengan rohnya. Itu begitulah hal, sudah ada semua alat itu, tapi tidak berfungsi sebab tidak terhubung lagi dengan roh. Nabi Adam. Begitu juga kita bila mati nanti terpisah jasad dengan roh kita. Okey. Setelah kita kembali pada diri jasad yang asal, walaupun cukup sifatnya tapi tak berfungsi pun. Ia tidak dapat menepis walau seekor lalat atau nyamuk jika hinggap padanya. Ia bisu, buta, pekak, tiada bernafas, bodoh, lemah dan tiada berkehendak. Jadi siapa mahu menyimpan jasad kaku ini dalam rumah walaupun di kalangan ahli keluarga yang amat menyayanginya. Itulah sifat jasad. Bila tak berfungsi, bila tidak ada roh, tak berfungsi, maka tak ada orang nak pun. Tidak ada orang yang nak simpan pun, walaupun ahli keluarga sekali, walaupun sayang sangat pun. Sebab tak berfungsi.
kursi dah. Buat apa simpan macam anak patung lah jadinya. Okey. Itulah diri kita hak asal, diri jasad. Diri jasad itu hanyalah begitu. Tak mampu berbuat apa-apa. Tapi demikian pun jasad ni betul istimewa jika kita kaji. Sebab bila Tuhan sebut laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Cipta manusia itu dengan sebaik-baik kejadian. Terbaik bukan sekadar pada rohaninya, pada ruhnya, tapi juga terbaik pada segi jasadnya. Sistem dalam badan kita ni bermacam-macam sistem yang ada. Tapi semua itu berfungsi jika ada roh. Sistem itu degupan jantung, sistem pernafasan, sistem perkumuhan, sistem penghadaman. Kalau tak ada berhubung dengan roh, dia kosong juga. Tak jalan juga benda tu semua. Sistem fikiran kita macam-macam lah. Cukup hebat, cukup istimewa sistem saraf kita. Tapi jika tidak berhubung dengan roh, habis itu. Okay, itu jasad. Maknanya jangan tertipu dengan jasad ini. Jangan terpedaya dengan apa yang zahir semata-mata. Diri kita yang zahir ini. Jasad adalah sarung untuk diri kita, yakni ruh di alam dunia ini. Maka kita kena faham boleh-boleh diri kita hak sebenar hak mana. Bukan diri jasad ini. Diri kita hak sebenar adalah roh. Tak payah sebut diri roh kita lah. Patut sebut ini jasad kita. Kita itu mana? Kita itu adalah roh. Itulah diri kita hak sebenar-benar diri. Dan jasad ini sekadar pakaian di alam zahir ini. Bila kita mati, sebut kita mati pun salah. Bukan kita mati, bila mati jasad kita. Itu baru betul sebenarnya. Bila mati jasad kita, yakni tak kala mana kita berpisah dengan jasad ini, maka kita akan masuk ke alam barzakh. Dan di alam barzakh kita akan ada sarung yang lain pula, yang sesuai dengan alam barzakh, yang umumnya disebut ulama terdiri daripada unsur-unsur amal ibadah kita. Kalau alam zahir ini, sarung kita terdiri pada unsur-unsur tanah. Kalau kita masuk alam barzakh, terdiri pada unsur-unsur apa ibadah kita yang ada ni, masuk ke, jadi jadikan cahaya di alam sana. Dan daripada ibadah kita dalam inilah akan membuat kaya makanan kita di alam sana nanti. Nanti bila bangkit daripada mahsyar pula, bangkit jugalah untuk sarung yang lain juga sebenarnya. Tapi sarung yang lain tu ada kaitan dengan jasad kita ini. Sebab jasad ini berperanan sepanjang kita berada di dunia ini. Maka dia peranan. Cuma hak mana dalam, hak mana luar, situ ada khilaf ulama. Ada ulama kata jasad akan masuk ke dalam, roh yang akan keluar. Terbalik jadinya katanya. Kita sekarang ni hak kena nampak jasad, tak nampak roh. Dalam akhirat nanti kita akan nampak roh, tapi tak nampak jasad pula. Wallahu a'lam, itu pandangan. Nak sahih tunggu sampai sana kata kan. Baru tahu. Tapi masa tu dah buat benda tu. Diri kita, ini diri roh tadi, diri sebenar diri, telah beribu tahun. Beribu tahun ni bukan maksud sebenar kan? Sebab alam roh tu satu keadaan alam yang boleh dikatakan tidak bermasa sebenarnya. Alam di luar masa. Cuma sebab nak cover satu jangka masa yang terlalu panjang dan tak tidak dapat digambarkan, maka disebutlah sebagai ribuan tahun. Sebab tu kita sebenarnya tua belaka dah, ribu-ribu tahun dah, roh tu. Jasad je hak mudanya. Roh awal-awal tercipta sekali, ada tengah ulama pandangan roh tu dicipta sekaligus semua ada belaka dah. Cuma hak turun ke dunia ni ikut gelaran. Tak sama. Hak turun, istilah turun pun tak apa sebab mana dia mari bertugas di sinilah sebenarnya. Kalau berfungsi di sini ni ikut gelaran masing-masing. Itu setengah pandangan ulama. Maka kita di alam roh memuji dan memandang Allah mengikut kadar yang diizinkan. Sebenarnya semua roh di alam roh adalah hamba yang taat pada Allah. Betul-betul hamba. Semuanya memuji dan memandang Allah. Tapi berbeza kadar masing-masing. Mana roh orang yang hebat, jadikan hebat. Kalau Allah Ta'ala, roh para Nabi, roh para Rasul, tak samalah dengan roh kita dalam pandangan dan pujian mereka kepada Allah SWT. Yang lainnya ikut kadar masing-masing. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala bercerita tentang saat kita berdepan dengan Allah Taala di alam arwah.
Allah Ta'ala bertanya, alastu bi rabbikum? Kita pun menjawab, qalu bala syahidna. Maka Allah bertanya kepada roh, adakah aku Tuhan kamu? Maka jawab roh, ya, bahkan kami menyaksikan engkaulah Tuhan kami. Surah Al-A'raf ayat 172. Ada yang berpandangan dipanggil ni dipanggil semua ramai-ramai. Ada berpandangan dipanggil itu Nabi Adam sebagai wakil pada semua. Ada yang berpandangan dipanggil ini bukan serentak, tapi tak kala mana sebelum kita diturunkan ke alam zahir ini. Ini sebelum kita disatukan dengan janin dalam perut mak kita. Masa tu baru kita dipanggil dan ditanya. Allah a'lam maksud tu. Banyak pandangan ulama dalam hal ini berkhilaf mereka. Tapi yang paling pentingnya memang ada persoalan ini. Dan masing-masing kita menjawab. Kalau tak jawab maknanya ruh tak matang. Bila ruh tak matang akan gugurlah janin itu. Kata setengah daripada ulama itu. Sebab tu ada ruh yang mengandung tapi apa? Gugur kan. Keguguran, tak bernyawa lagi. Tak bernyawa sebab apa? Sebab ruh yang sepatutnya turun tu tak cukup matang. Jadi kita buat datang ke alam ni tak kira orang beriman atau orang kafir ke, semuanya telah matang, semuanya telah beriman dengan sebenar-benar beriman dan layak datang ke dunia ini. Cuma bila turun ke sini, kita pun boleh diuji dengan dunia ini. Ujian itulah menyebabkan berlakulah ada yang kufur dan sebagainya itu. Okay. Pilihanlah, pilihan masing-masing. Cuma ada yang turun ni turun ke bumi yang subur, macam turun di kalangan orang-orang yang beriman dah, nak ayah orang beriman. Ada yang turun di kalangan di bumi yang gersang, contohnya lahir di kalangan orang-orang kafir. Tapi adakah kerana turun di bumi yang gersang sebab orang kafir maka dia akan jadi kafir? Tidak. Itu dah balik pada akal yang Tuhan kurniakan pada dia untuk dia berikhtiar mencari jalan keluar, kembali kepada dirinya yang asal. Sebab tu setengah kata ulama, kita lahir-lahir ni semua menangis. Menangis bahasa sama je. Kataan sama je tangisan. Huwa, huwa, huwa. Tak ada orang putih menangis lain. Orang sini menangis lain. Orang Melayu yang menangis huwa, huwa, huwa. Sebenarnya menangis semua dalam bahasa Arab. Huwa, huwa, huwa. Huwa tu merujuk kepada huwa. Huwa tu maknanya dia. Dia tu merujuk kepada siapa? Allah Ta'ala. Kata setengah ulama menafsirkan hal ini, tadilah kita ketika dalam kandungan maut masih jelas hubungan dengan Tuhan ini, masih lagi kita memandang dan memuji Tuhan dalam kandungan ibu itu. Tak kalau mana kita keluar dari rahim maut kita, itulah kita pun terhijab. Bila masuk ke dunia ini dan usul daripada tanah yang penuh kegelapan ini, kita mula terhijab. Maka kita menangis sebab terputus dengan cahaya ilahiyah. Itulah syariat Islam begitu indah. Ayat kita pegang kita azan dan iqamah. Azan tengah kanan, iqamah tengah kiri. Masa azan itulah yang sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita teringat balik. Kita sedar bahawa di dunia ini masih ada Allah. Hanya kita perlu mencarinya. Pengalaman peribadi saya 5 orang anak begitulah. Nangis-nangis budak tu kita bang, dia pandang tengok kita, dia senyap tak nangis dah. Tengok, dia tak nangis, betul tu nangis. Terus betul nangis. 5 orang anak. Kalau boleh buat pedoman gitu lah. Tanya orang lain lah pula. Kalau sama kau, kira-kira lah. Itu tak tahu orang lain. Cerita. Okay. Maka sampai saat Allah mahu diri kita melihat dan memujinya di alam zahir pula. Jadi masa dalam arwah tadi, kita memang beriman bukan dengan akal. Bukan pakai ilmu, tak ada ilmu dulu. Beriman dan lebih tinggi daripada itu darjat dengan pandangan mata batin kita, pandangan mata basirah kita, terus memandang Allah, bukan memandang zat. Betul tak? Memandang Allah itu bukan memandang zat. Zat Allah tetap tak dapat nak dicapai. Dah terlalu absar, bahawa itu terlalu absar. Lu faham boleh itu. Zat Allah terlalu istimewa. Yang kita pandang tetap macam sini, kita pandang asmaul husnanya, memandang sifat-sifatnya, memandang haknya, perbuatannya yang sesuai di alam arwah dahulu. Bagaimana rupa? Kena buka balik masing-masing, yang baru nampak ingat. Sebab tu kalau orang berjalan rohaniah jiwa dia ni menuju ke penyucian jiwa ni, sampai satu peringkat kita akan terbuka balik macam mana saat kita bertemu dengan Tuhan. Ini memang
Orang kan nak jadi guru mursyid, biasanya akan terjumpa lah situ. Nak jadi guru nak bimbing manusia ramai-ramai kan, kan terbuka ke alam tu. Kata ulama lah, saya pun tak tahu kali kot ni, kita orang je. Maknanya dia akan terbuka balik, teringat balik, nampak balik yang soalan mana kita ditanya tu, alastu bi rabbikum, kita menjawab bala syahidna. Macam mana tak tahu. Macam kita mimpi kot tak tahu. Bukan tak balik. Ya. Zat tak dapat nak ditengok. Betul, kita tengok perbuatan dia, melihat sifatnya, melihat asmaul husnanya pada makhluk-makhluk ni. Ada zat tu dah kalau tidak diketahui. Zat tak sahih. Macam saya faham dia pula. Ya. Saya tengok ni kuda, ni macam mana? Kalau saya ni kuda, tapi tak, kita sudah mandang. Saya tahu dia jelas dia. Cuma tak kena tak. Zat gula kan, gula ni zat gula. Kita pun ada zat tau. Diri kita ada zat tak diri kita, kenyataan diri kita kok sebenar ni. Susah kok istilah ni, memang atas bahasa. Sebab tu nak faham gini, tengok Tuhan ni macam saya sebut tu lah. Tengok kereta saya, ingat ke saya, gitu je. Tengok kereta saya, ingatnya ke saya. Macam gitu lah. Bukan ingat, betul bukan tengok zat, tak boleh tengok. Zat Allah Ta'ala tak dapat nak dicapai. Terlalu istimewanya zat Allah. Lepas tu setengah ulama kata, nak sebut kalimah zat masalah pada Allah. Tidak ada perkataan yang sesuai untuk diri. Mereka ni bila kita sebut zat, dia kan sebut zat Allah, kita sebut zat dulu lah, zat diri kita lah. Jadi sama lah pula. No, ada sebenarnya pada Tuhan tidak ada istilah. Sebenarnya. Tapi dia lah hak sebenar-benar wujudnya. Jadi sebenarnya macam kata saya nak apa lah, semakin aku mengenal, semakin aku tak kenal. Semakin tak kenal, semakin hilang kata-kata sebab terlalu istimewa. Entah kata benda tu terlalu besar, nak kau besar ni. Mereka buat besar ni. Kalau tu kata besar bola, bola ping-pong, bola ni tu boleh kabur lagi. Apa dia hilang kata-kata nak kabur. Bola besar dah, nak kabur dah reti. Nak kabur special ni. Begitulah Allah Taala ibarat. Zat ni cukup istimewa. Memang tak dapat nak dipandang. Yang kita pandang di alam arwah, di alam mana-mana pun adalah penzahirannya. Allah Ta'ala boleh menzahirkan dalam bentuk macam-macam. Dalam bentuk Allah Ta'ala mencipta makhluknya, tetap makhluknya, tapi di situlah Allah Ta'ala menzahirkan haknya. Tapi bukan diri dia. Kita kena faham kalau gula, zat gula ni, itu kena faham istilah zat tu benda apa. Tengok gula, nampak zat gula dulu. Dia berfalafah tak faham. Tak boleh nak cerita. Dia laisa kamitslihi syai'. Syai' di situ maknanya bukan segala alam zahir ni. Bila sebut alam kau, syai' daripada segala apa yang wujud pada sekalian alam. Lagilah alam mana kau? Alam ruh baik. Tak bukan. Alam ruh kan? Itu alam. Itu masih alam zahir tu kan. Zahir jugalah ada sudutnya. Tapi bukan macam tu lah. Kalau tak serupa kan? Tak serupa dengan ruh je tanya kan? Tak serupa. Terlalu special. Tapi kita boleh menyelam kedalaman mengenal itu. Adalah tempat-tempat dia memandang. Itulah qadar tak sama tu, qadar tak sama dia tu. Gitu macam di alam ni lah. Alam zahir ni ada orang menengok benda, nampak benda je. Ada orang menengok benda, dia nampak lalu hak Tuhan tu. Ada orang nampak hak Tuhan tu sepanjang masa. Ini para wali khususnya. Ada orang nampak sepanjang masa tu dia mabuk terus dah sedar diri dah. Ada orang tengok sepanjang masa dan dia sedar diri. Itu para rasul. Kita ni kalau dah mabuk gitu tak ingat benda dah. Tapi ada orang umur kita ni tengok sekejap-sekejap, tika-tika je. Gitulah. Jadi samalah alam arwah pun ada kat kita kan. Qadar dia tak sama masing-masing. Tapi telah memandang. Bertasbih memuji Allah. Dah lama.
Dia balik tadi yang kita ni tak ada yang dia ada apa daripada tak ada yang dia ada sebab kita terkait dengan masa. Tuhan terkait dengan masa. Sehingga masa pun makhluk Tuhan. Dia jawab gitu. Selagi nak tahu ada Tuhan tu tak macam ni je. Orang kata apa? Kalau kita masuk surga kita ni contohnya, ada kursi retil, kursi plastik. Tiba-tiba kursi tu gerak berdiri. Dia kata benda. Ada atu. Nampak tak atu tu? Nampak tak? Kalau nampak tak apa kata ada atu. Sebab kursi gerak berdiri. Sebab mustahil pada akal kita sesuatu itu bergerak dengan sendirinya. Lepas tu hukum akal tu, orang belajar tauhid kan, dia start dengan hukum akal kan. Yang wajib bagi hukum akal, mustahil bagi hukum akal, harus bagi hukum akal. Itulah sebenarnya kita tak belajar lah sini ni, kita tak belajar detail. Kita belajar, kita ambil sikit je. Dia cari balik detail. Itu dia balik situ. Adanya mustahil. Akal kita nak kata benda tu. Nak fikir kau tak mampu fikir, tak payah fikir lah. Nak fikir kau tak payah, ada benda ni tak payah fikir sebenarnya. Menyelam dengan kita membersihkan jiwa kita. Dia akan faham diri. Kalau lagi kita fikir lagi kau dah nak nampak orang tu. Hati kau mana? Mimpi kau ni tu melihat perbuatan Allah, apa melihat pergerakan makhluk, kita tahu ada Allah di belakangnya. Itu je. Mana kita melihat mana? Allah tu. Melihat pada makhluknya. Tadi bukan melihat zat Tuhan. Terus melihat Allah tu bukan melihat zat Allah, melihat situ kalau bergerak ni nampak perbuatan Allah. Contohnya kalau tengok ada tulisan pula masuk surau pula, ada tulisan dinding. Maknanya tak ada ibadah hari ni. Kita kata benda, takkan jadi diri tulisan tu. Mustahil pada akal tulisan itu sendiri. Mesti ada penulisnya. Dah siapa penulis tu? Tak tahu. Bukan atu, bukan jin, bukan orang juga. Tapi kita boleh kenal sifat orang tu bila tengok tulisan. Kalau tulis ayat Quran, orang baik. Orang beriman itu ayat Quran. Kalau tulis ayat maki hamu, kita tahu lalu. Ni orang kata, hak ni lagu ni. Itu budak nakal mana masuk surga cotet surga dah. Kita tahu mana ya? Kena tengok ada budak tu. Dah tengok atas tulisan. Tu mesti kenal tuang penulis tu tengok mana? Atas tulisannya. Tengok sifat dia mana? Sifat penulis tengok mana? Tengok atas tulisan dia. Tak tengok pun tuang dia. Tu contohnya sama ni. Kita mengenal Allah gitu kan. Bukan tengok zat tak tengok. Kita mengenal daripada hal yang terzahir pada makhluk-makhluk, daripada hasil perbuatannya. Itu kita tengok situ. Mana pada makhluk ni gitulah, terhimpun padanya. Dah makhluk tu nak khabar benda. Nak khabar adanya Tuhan lah. Nak khabar ada wujudnya Allah. Tadi kursi gerak diri. Nak khabar benda kan nak khabar ada kursi. Nampak dah kursi tu, zat kursi nak buat kalau pakai zat pun zat kursi nampak, tapi nak khabar apa? Adanya Allah. Adanya hatu lah di kursi kan. Adanya hatu yang mengikutkan kursi tu. Adanya jin ke benda ke. Adalah. Bergerak dalam mata kita beribu ini. Itulah maksudnya begitu. Kita itulah cara kita berinteraksi dengan alam. Tengok Allah Taala. Kau tengok zat kan tengok zat. Tu nak faham boleh. Jadi di alam arwah pun begitu. Hingga sampai saatnya Allah Taala mahu kita melihat dan memujinya di alam zahir pula. Maka diri kita dimasukkan dalam sarung badan manusia dari pelbagai jenis keturunan yang berlainan warna kulit, bentuk badan dan sebagainya. Dalam hal ini ada orang tersadar. Dia kata kenapalah Tuhan waktu orang kita ke dunia. Sedangkan kita dulu asalnya orang ahli syurga, bahagia kita sana. Tiba-tiba orang ke dunia ni diuji pula. Apa ada hak masuk neraka ke na'udzubillah. Dia kata macam tak best lah kita mana dah hijau lah kata ni. Sebenarnya kata ulama kita tak dipaksa pun turun ke dunia. Tak dipaksa. Tapi memang kita akan diturunkan. Tapi sebelum kita diturunkan, Tuhan tanya kita, nak turun lama dunia ni? Adilnya Allah Ta'ala, tak zalim. Nak turun dah. Atau buat apa turun? Tak ada sini lah. Ibarat cakap lah. Ibaratnya. Tak betul ni ibaratnya. Allah Ta'ala, kalau mau turun ke dunia, di sana engkau akan lebih mengenaliku. Engkau akan diuji. Bila engkau lulus ujian ni, engkau akan mengenaliku, lebih kenal akan aku, dan akan diberi ganjaran tempat yang lebih istimewa, lebih dekat di sisiku, dan akan masuk dalam syurga, nikmat yang penuh nikmat. Tapi kalau kau gagal, kau akan diazab. Kau nak hak mana?
Kita di alam arwah semua kenal Tuhan. Semua tidak ada yang kafir. Alam arwah tidak ada seorang yang kafir, tidak ada. Dan semua beriman. Kita ni. Dah. Sebab nak kenal Tuhan lebih istimewa lagi. Maka semua turun sebab nak kenal Tuhan lebih lagi. Maka semua mengambil option kata. Kalau sini kan ambil option kan. Ambil pilihan nak turun ke dunia sebab nak lebih kenal Tuhan. Sebab apa dunia ni lebih kenal Tuhan? Sebab ketika di alam arwah, contohnya, sebab di alam arwah tidak ada yang jahat. Maka bagaimana nak zahir sifat Tuhan yang Maha Pemaaf, Maha Pengampun, Maha Penerima taubat? Kita dapat tengok dalam arwah sifat tu. Tak zahir pada kita. Hak lain nampak lah. Jadi untuk kenalkan sifat pemaaf pengampun Tuhan tu, contohnya turunlah kita ke dunia ni. Jadi bila ada orang buat salah, maka di situlah Allah Ta'ala pun mengampunkan hamba-Nya. Kita jelas dia kena sungguh Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf dan sebagainya. Itu contoh antara ini. Sebab tu kita turun ni lebih kenal. Jadi sekarang ni hak kita dituntut benda. Kita dituntut sekarang ni melihat Allah pada alam zahir ini. Melihat Allah dan kurungan bukan zat dia. Melihat adalah perbuatannya, asma'nya, sifatnya, asma' husnanya pada alam zahir ini. Itu tuntutan. Kita tidak dituntut untuk kembali melihat di alam arwah. Tidak, itu tak diminta. Sebab arwah, roh kita di alam arwah masih memandang lagi. Roh kita di alam arwah masih lagi hal keadaan sebenarnya memandang dan memuji Allah. Cuma jasad ni terpedaya, ia lupa cerita tu. Dia terlupa. Dia kata ibaratnya ni kalau ikut Syekh Abdul Qadir Al-Jalani dalam kitab Sirrul Asrar dia, pandang kita tu. Roh kita tu, roh Al-Kursi, masih lagi di alam roh. Hak turun ni hanya orang kata sudah turun lah, kalau betul istilah turun. Mana kata ulama kata tidak betul ni bukan turun, tapi dia bahasa sesuai lah. Turun darjat lah sebutnya. Turun darjatnya tu hak menyatu dengan alam jasad kita ni namanya roh jasadiah. Bukan roh Al-Kursi. Jadi masa dalam perut rahim ibu ada roh juga yang menyatu. Masa kita di alam misal pun, dalam kandungan ayah pun ada juga nama roh ni. Masa kita di alam Jabar dan macam-macam alam ni, itu dia ada nama-nama dia berinteraksi tu. Bahkan kita ni sebenarnya, setengah ulama kata kita ada tujuh jasad sebenarnya. Bukan di alam zahir ni. Di alam zahir sejasad ni je. Di alam lain tu pun ada jasad itu setiap satu ni. Ya. Alangkah orang kafir macam mana? Ya sama lah. Beriman aku masa tu. Masa tu semua beriman. Tapi bila turun sini dia buat pilihan. Kan tengok macam dalam Quran pun cerita bab Firaun kan. 40 tahun Nabi Musa berdakwah. Tapi akhirnya baru dia nak beriman. Tapi tak kena masa dah. Dia nak beriman tu. Dia memilih beriman juga akhirnya. Tapi masa dah terlewat. Gitu ceritanya. Bukan waktu kata bukan Tuhan zalim. Tuhan tak zalim. Dia sedar tu dah lewat dah. Macam kita nantilah bila hari kiamat, dekat dengan kiamat nanti, naik matahari sebelah barat, semua kau tobatlah ke tu. Tapi tak terima dah. Sebab dah lepas dah. Kena tobat sebelum matahari keluar daripada barat. Lepas pada tu kau tengok Sofi dah kan. Bakal beriman belaka ke. Dekat tobat belaka kita ni, hak Islam hak tahu dah ni kan. Bakal tobat belaka masa tu. Tapi tak terlambat dah, tak terima dah. Tobat tak diterima dah. Alangkah ruginya. Bahkan setengah ulama kata masa tu dah akan zahirnya darbatu ar, akan keluar binatang daripada perut bumi tu, kau boleh cakap. Dia kata cakap dia tengok ni memang kata engkau mukmin, engkau kafir, engkau mukmin, engkau kafir. Itu je mereka bawa. Sehingga pada saat tu, sejak pada hari tu tak ada panggil nama-nama dah, panggil orang beriman orang kafir. Wahai mukmin mari sini, jom makan kali. Wahai kafir mari sini. Itu je kata pandangan setengah ulama. Wallahu a'lam. Masa pada saat tu lah tak ada dah. Sehingga datanglah baju dingin menyebabkan mati semua orang beriman. Itu barulah berlaku bala bencana kiamat akbar tu. Itu pandangan ulama. Allah alam.
Moga-moga kita tak hidup zaman tu. Azab bimbang kau kita balik aduh. Dia sempat kita bertaubat semua, mati dan imbang semua. Amin ya rabbal alamin. Maknanya kita turun ni bukan dipaksa, pilihan kita. Tu nak faham. Tuhan tak zalim. Tu sebut nak apa? Sebab setengah orang menyalahkan Tuhan. Kata apa dah zalim turun sini. Turun pula jadi orang miskin, buat pula jadi orang kaya, dan tanya macam-macam kan. Dan tidak sedar tu. Tuhan tahu potensi masing-masing. Tuhan tahu sifat roh masing-masing. Tu ada yang jadi lelaki, ada yang jadi perempuan. Ni macam LGBT kan kata sesat dah turun. Yang ni perempuan tu nak tubuh orang lelaki. Haram bau cakap. Baru ni tubik budak tu. Ada orang dia kata dia ni benarnya anjing tapi jadi tubuh manusia. Ada gambar orang share. Siap pakai muka anjing gitu macam Allah kata ya Allah. Inilah start kita terima LGBT, gambar orang gila, tubik macam-macam gimana ni. Saya ni benarnya orang tua dah tapi duduk dalam tubuh budak-budak. Ada budak-budak kata tu. Dia kata orang tua dah kata, saya apa dah mayang. Saya ni budak-budak ni tubuh je besar tu. Jadi saya ni dak akhir balik lagi. Apa mayang punya pasal dah tanya. Tu jadi gila habis. Kalau berterima hujah orang kaya ni perempuan tapi lah tubuh lelaki berat nak. Tak boleh. Tu salah tu. Sebab tu ada kita ni asal ada alam roh tak ada lelaki tak ada perempuan. Tapi ada yang turun ke bumi jadi lelaki jadi perempuan. Sebab ada alam roh tidak ada nafsu tak ada orang masa tu. Ada perkahwinan tak ada benda kan jadi. Turun ni sebab ada nak zuriat tadi, nak turun lagi roh-roh yang lain. Itu dijadikan nafsu, nak jadikan nafsu jadi lelaki perempuan. Dan yang jadi lelaki perempuan ni dipilih pula roh mana yang tahan ujian, tahan kesakitan mengandung, sudah beranak, dijadikan perempuan. Kita orang lelaki tak tahan ni, tu Tuhan awak jadi lelaki. Kita ni kalau beranak ni mati selalu. Orang lelaki ni mati beranak mati terus ni. Sekali beranak tu je lagu. Habis mati lepas tu. Tak tahan, kita tak tahan sakit. Jiwa kita tak tahan untuk terima sakit macam tu. Tapi orang jadi perempuan ni dia tahan sakit. Lepas tu dia boleh beranak berkali-kali. Gitu sekali habis lalu, habis balik awal tu. Dan nak jaga budak-budak tu. Jadi awak kerja lah. Kata hang buat, mak lahirkan anak, mak umumnya lah umum. Memang dia hak meninggal kan, mak akan mengasuh anak kan. Dan kalau lahir beranak mati dah, habis kan. Terbiar gitu budak-budak ni, tak nak jaga. Contoh. Lepas tu jangan ditanya. Jangan ditanya. Allah Ta'ala lebih tahu potensi roh kita masing-masing. Kita pula yang lahir zaman ni, kenapa tak lahir zaman Nabi kata kita tanya. Kan jadi zaman Nabi kan best jadi sahabat. Tak cakap tu. Saya dengar kita memang apa ya, munduk zaman Nabi lagi, munduk lawan geng Abu Jahal. Kita tinggi orang kata ke dia, kita tinggi memang itu. Sebab kita sayangkan nafsu kita banyak lagi. Maka tu sama sahabat kita sayangkan nafsu, kena uji macam tu, macam Abu Bakar apa Sayyidina Bilal kena tu. Ngucap kufur itu, na'udzubillah. Ayat kecil macam tu, kena sula ada benda macam sembahyang kena sula. Ya Allah, lagu kita. Gini hujan bunyi sikit pun peweng dah kita. Sikit je hujan tadi ni peweng dah. Macam mana tu sama sahabat ni? Jangan kata gitu. Ini bahaya sebenarnya semua. Ini tidak faham. Jadi Tuhan dah tahu kemampuan roh kita masing-masing itu diturunkan sesuai dengan zaman masing-masing, yang mana dengannya sesuai untuk kita kembali ke syurga sebenarnya. Kalau kita betul turut apa yang diajar oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW, insya-Allah kita akan pergi ke syurga. Tapi ada kita memilih hawa nafsu kita, memilih kejahilan daripada ilmu. Atas pilihan tu lah kesalahan kita ni. Okey. Diri kita di alam ruh, yakni ruh tadi, telah mengenal Allah dengan pandangan yang dibuka secara kasyaf dan memuji Allah dengan nur Allah. Maksudnya dalam ruh tidak ada hijab, direct terbuka. Tapi tetap tak dapat tengok zat. Faham? Tetap tak dapat tengok zat, dah terbuka memandang, memuji Allah dengan nur Allah sendiri. Bukan kita sendiri pun, dengan cahaya daripada Allah SWT sendiri. Diri kita yakni ruh juga adalah kaku, tiada baginya sifat melainkan Allah persifatkan ia dengan diperlihatkan, diperdengarkan, diperkalamkan, diperhidupkan, diperkehendakkan, diperilmukan dan diperkuasakan. Cuma tanpa alat zahir seperti mata, telinga dan lain-lainnya. Jadi roh pun tidak ada sifat sendiri. Semua sifat itu kuasa milik Allah.
Ruh pun dipersifatkan oleh Allah Ta'ala juga. Akhirnya ruh yang mempersifatkan jasad kita. Faham tak? Maknanya hakikatnya Allah Ta'ala yang mempersifatkan kita. Okay? Apabila ia, yakni roh, dimasukkan dalam sarung badan manusia, maka segala alat anggota badan berfungsi dengan qadar yang ditentukan sesuai di alam zahir pula. Maknanya tak sama. Kita di alam arwah juga memandang, orang panggil mata basirah tu. Lahir lepas sini, maka mata ni pun terbuka, tengok dengan mata ni pula. Tapi qadar penglihatan mata zahir dengan mata basirah, mata qalbi tadi, mata pada roh tu pun tak sama. Tak sama kuatnya. Hak pada roh memang terlebih kuat. Sebab tu ada satu orang belajar ilmu, dia kaedah dia kalau dia buta sekali pun, mata dia rabung macam saya sekarang ni pun, dia boleh bangkitkan mata basirah sehingga boleh pakai. Tak pakai mata tak apa. Mata dia kata orang buta, kata orang lain ciruh dengan mata dia kan. Orang buta kan, umumnya tak nampak, tapi ada orang buta yang nampak terang benderang. Dia buta zahirnya, tapi kuatnya mata batin dia tu sampai macam boleh tembus alam zahir ni. Dia boleh tengok cara lain. Ada seorang budak di Afrika ni, tak silapnya, dia memang buta, tapi dia guna lidah dia. Dia buat macam apa, echo, macam ke kelawar. Kalau saya kata kelawar kan, dia buat bunyi ya, dia boleh tengok, dia boleh nampak kat mana benda tu berada. Boleh buat motor, buat kereta orang lain ada. Dia pakai echo lah, tak buat bunyi dengan mulut dia, tak dengar fakta balik. Kekuatan telinga dia, pendengaran dari rancang seperti kan. Jadi macam bayang, tahu kiri kanan ni jarum berapa, ada benda-benda ni semua. Itu pun tak nampak lah tu. Tu ada video dia orang share dalam YouTube, ada tak silap yang tengok tajuk tu. Saya tengok dia dalam Facebook kalau ni. Ramai ada semua ni. Dia tunjuk kan dia jalan gini-gini semua. Okey. Tak pelik kata. Roh kita lagilah hebat. Tiada tujuan lain kita dimasukkan dalam badan yang lengkap dengan alat-alat tersebut, melainkan agar tetap bertauhid dan bertasbih padanya. Jadi kerja sama je. Kita dah masuk sini pun nak balik kerja asal kita dulu juga. Ini memandang Allah Ta'ala, memuji Allah Ta'ala. Cuma ditambah bila sudah ada jasadiah, maka kena juga guna jasad untuk beramal ibadah. Adalah semayang, puasa, zakat, haji kita ni. Itu je tambahnya. Kalau alam arwah tu tak ada jasad, tak ada semayang. Sebab tu semayang ni, ibadah zahir ni hanya di alam ini. Masuk alam barzakh, alam kubur, masuk alam barzakh, tak boleh dah nak semayang. Tak ada tau. Tapi kata pengajian, penerusan pelajaran tentang ilmu tauhid, makrifah, pandangan, setengah kata ulama'nya masih diteruskan lagi. Kita hak belajar ni contohnya, kalau kita bersungguh-sungguh dan mati kita bahagia, dan kita dah habis belajar lagi contohnya di sini, tak makrifah lagi pun, nanti kalau masuk alam barzakh nanti kita akan dijemput oleh para masyaikh, dia panggil ulama-ulama yang benar dalam hal ini yang telah meninggal dunia dan jadi roh, akan dijemput oleh mereka dan belajar dengan mereka pula. Harus kita akan belajar direct dengan orang yang itu untuk pulau manis nanti di alam barzakh, hingga kita bangkit daripada mahsyar nanti dalam keadaan ma'rifatullah. Kata setengah ulama, wallahu a'lam, saya tak kata dia, kata tidak pun tak tahu. Itu pandangan ulama hujah. Mereka hujah para ulama sufi secara kasyaf mungkin yang mereka melihatnya. Kita tak menafilah, nak kata buat hujah mesti gitu, tak boleh juga. Sebab benda tu tidak di mana dalil nas Quran dan hadisnya. Kalau ada ya, tapi setakat ni saya tak jumpa. Tapi kata ulama yang kita percaya begitulah ceritanya. Wallahu a'lam. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepadaku. Surah Az-Zariyat ayat 56. Ini ada dua perkara. Pertamanya jin dulu, baru manusia yang dijadikan. Kata mengambil hujah ayat ini, kata ulama-nya. Yang keduanya dalam menafsirkan illa liya'budun itu, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dalam kitab tafsirnya menafsirkan illa liya'rifun, kecuali dengan mengenal Allah. Dan Syekh Abdul Qadir Jalani pun dalam tafsirnya Al-Jalani juga menafsirkan hal yang sama. Maknanya
Maksud beribadah itu adalah mengenal Allah. Lebih situ. Sebab apa? Hanya dengan mengenal maka sempurnalah ibadah kita. Kalau tak mengenal, ibadah kita tak habis. Tak betul kena kita jadi tak faham maksud apa Tuhan nak daripada benda ni. Tuhan tak ambil manfaat daripada ibadah kita, tapi apa maksud Tuhan kepada kita? Maksudnya supaya kita benar menjadi hamba-Nya. Sebab tu setiap ibadah itu perlu dibuat sampai habis, sehingga mencapai maksud. Macam ibadah sembahyang kita. Kalau kita belajar tak mengenal Tuhan, kita hanya tahu je sembahyang gini, kita sembahyang je tak habis juga. Sebab tu ramai orang yang sembahyang masih sombong. Sedangkan sembahyang tu untuk membuang sombong. Kenapa ramai orang semakin sembahyang semakin sombong? Sebab sembahyangnya itu tak sampai maksud. Sebab kita tak kenal kehendak Tuhan dalam sembahyang tu macam mana. Pada sini peranan ulama sufi menghuraikan tujuan sembahyang, khususnya tujuan sujud. Sebab tu dalam sembahyang, dalam serakaat sujud 2 kali. No, orang lain sekali je betul. Betul tak? Qiyam, rokok, tidak, duduk sekali betul. Sujud 2 kali kan. Kabarnya beri penting sujud. Sujud tu kita merendah diri, menghina diri di hadapan Allah. Dengan itulah sepatutnya membuang sombong kita. Tapi sebab kita tak faham, ramai kita tak bersungguh, tak betul kita dalam sujud kita. Hanya sujud jasad, tapi tidak sujud hati kita, tidak sujud nafsu kita, tidak sujud roh kita. Maka disitulah kekal kesombongan itu contohnya. Dan juga dengan mengenal itulah makin kita menyempurnakan ibadah kita. Contoh saya suka buat semua dah faham. Si isteri masak untuk suaminya. Pertama kali baru kahwin, kata minggu pertama kahwin dia masak, suami memakan lebih kurang je. Sebab apa? Apa yang kau? Pertama kahwin, suami isteri masak untuk suami, tapi suami makan lebih kurang je. Sebab isteri tak tahu selera suami kau ni. Tak apa kenal lagi. Jadi dia masak ikut selera dia kan. Dia makan sedap kan. Lelaki tengok makan juga, tapi tak sedap mana. Sebab tak kena selera dia. Contoh orang suka makan budu, isteri tak suka makan budu. No. Beza dah kan. Dia tak masuk ada budu memanglah kurang lah. Ni makan budu, setok budu depan dia. Baru laju. Jadi bila lama-lama tu baru isteri faham. Menurut lelaki aku suka makan budu. Dah mula kenal. Maka setiap kali masuk dia letak budu dulu. Menambah ada lagi. Itu contohnya bila kenal tu lebih molek kita buat. Itu maksudkan. Itu kata ulama tu. Indah lihat budu tu bermula dengan mengenal. Itu juga kita belajar ni supaya kita kenal tu. Baru sempurna pengabdian kita. Bila sebut pengabdian maknanya hamba. Bila sebut hamba maknanya apa menjadi pada hamba. Tidak ada apa-apa. Mungkin nak kena faham lah tu. Hamba ni tidak ada apa-apa. Yang ada padanya hanyalah fakir, hina dan dhaif. Kita bincang dahulu ni kan. Itu sifat hamba. Fakir, hina, dhaif. Bukan molek-molek sipir tu. Lagi kita tak fakir, hina, dhaif, maka saat itu kita bukan hamba sebenarnya. Maka tak sempurna lagi pengabdian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sempurna bila kita benar fakir, hina, dhaif. Menerusi ayat ini kita diperintahkan mentauhidkan dirinya dalam pandangan, pendengaran, pernafasan, rasa, sentuhan dan gerak diam. Ini kita mentauhidkan Allah, menesakan Allah, menunggalkan Allah pada seluruh panca indera kita. Bukan sekadar pandangan mata kita melihat segala sesuatu adalah hak Allah. Yang kita sebut-sebut lama ni memandang hak Allah ni kita baru dengan mata tu. Contohnya pendengaran kita pun kena mendengar bahawa tiada sesuatu ini melainkan semua itu adalah hak Allah juga. Apa? Segala apa yang kita dengar ni sepatutnya kita dengar adalah segala puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Bunyi benda. Bunyi serangga benda, bunyi kipas ke. Segala bunyi yang kita dengar, kicauan burung ke, teruang air laut ke, dengar perdesaran angin ke. Dia nak kena cium telinga tu siapa dengar, semuanya adalah kalimah puji-pujian kepada Allah. Sama ada tasbihnya ke, takbir ke, tahmid ke, tahlil ke, ataupun sebut nama Allah saja, Allah, Allah, Allah ke.
Alhamdulillah ke, kan tiung telinga kita ke situ. Itu pendengaran. Pernafasan kita, naik turun nafas kita, mesti kaitkan dengan Tuhan juga. Allah yang menarik nafas, Allah yang menyebabkan kita boleh mendapat oksigen semua ni, bukan hak kita sendiri. Banyak ni rasa kita pula, rasa lidah kita tu masin, pahit, tawar, manis, benda ni kelak dan sebagainya, mesti kait dengan Tuhan juga. Allah yang mendatangkan semua ni, bukan mari daripada lain. Rasa pahit mulut, rasa manis, rasa masin, semua daripada Allah. Sentuhan kita pula pegang benda-benda, rasa lembut, rasa lembut, keras, licin, kasar, kesak, dia bagi. Semua tu Allah Taala memperkenalkan diri dia juga. Bahkan segala gerak diam kita, mesti nampak situ juga. Banyak tanggungjawab kita ni. Sebab tu beruntung orang kata. Orang lahir dia cacat kan, orang lahir dia buta. Nikmatnya dia terlepas daripada tanggungjawab mata. Kita ada tanggungjawab mata, amanah mata. Mata lah banyak kan ni yang tangan ni. Itu mata. Kunci masalah pun pada mata banyaknya. Jadi itu beruntung orang buta bila lahirkan begitu. Beruntung orang buta, beruntung juga kita orang celek ni sebab dengan tengok mata ni lah. Kalau kita boleh guna untuk makrifah, maka itulah kita orang celek yang beruntung. Tapi kalau kita ada mata tapi tidak makrifah, maka lebih untunglah orang buta dalam hal ini. Okey. Lepas tu ada orang yang celek di dunia ini, Al-Quran sebut kan, bangkit di akhirat ni dalam keadaan buta. Dia tanya, "Apa gitu?" Sebab apa? Sebab buta dia daripada memandang hak Allah di alam zahir ini. Ada orang buta di dunia ni pada arafah nanti di akhirat ni jadi tercelek pula. Kenapa pula? Sebab walaupun dia buta masa zahirnya, tapi mata batinnya tak buta daripada memandang akan hak Allah dan sekalian yang ada di alam zahir. Itu hal yang pertama sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa aynama tuwallu fasamma wajhullah." Maka ke mana pun kamu menghadap, di situlah wajah Allah. Bila ada kalimah macam ni dipanggil ayat ni ayat mutasyabihat. Bila ayat mutasyabihat tak boleh difahami dengan zahirnya. Jangan dikata wajah itu wajah, kan? Dalam hal ini para sahabat bila berjumpa ayat yang sebegini, mereka kata menyerahlah maksud kepada Allah tanpa mereka fikir macam-macam mana. Itu para sahabat. Bila berlaku tu orang salah, bila berlaku zaman ulama salaf, dia kata kalau dibiarkan begitu bahaya pada orang awam. Sebab orang awam ni bila sebut kalimah wajah terus automatik terpanjang macam rupa kita contohnya kan. Orang kata ataupun muka pintu. Ada dekat muka. Muka kita, muka pintu, muka benda lagi, muka buku dan sebagainya. Masih ada rupa-rupa tu. Jadi untuk mengelak daripada faham begitu, maka ulama pun mentakwil bermacam-macam dengan wajah ni. Kalau orang sufi mentakwilkan di sinilah maknanya hak Allah Taala. Memandang apa? Memandang cerita-cerita tentang Tuhan, perbuatan Tuhan, asma' husna Tuhan, sifat-sifat Tuhan. Dan semua tu nak khabar apa? Nak khabar adanya Tuhan, wujudnya Allah. Dapat tengok Tuhan ke? Tak dapat tengok, tetap zat tak dapat nak dipandang, tetap begitu halnya. Okey? Itu masuk di sini. Mana di mana kita menghadap? Kalau orang syariat mengambil ayat ini sebagai dalil akan arah kiblat. Kalau tak tahu mana-mana kiblat, menghadap jelah mana-mana. Tak tahu, tanya orang tak tahu, nak guna matahari pun tak pasti. Nak guna matahari pun tak boleh ni, tepat. Kalau di Malaysia je boleh sebut secara umumnya kiblat ni sebelah barat akak atas utara sikit. 190 darjah, 192 darjah. 290 darjah. Kalau guna kompas lah. Tapi kalau duduk Amerika dah lama. Amerika kiblatnya arah ke utara. Utara timur sikit. Tapi lebih pada utara lah, utara ke timur sikit. Duduk tempat lain-lain pula. Jadi tak boleh ambil pada zahir alam ini. Jadi masa tu mengadaklah mana-mana sahaja. Sembahyang sunat pertama Qabliyah sembahyang menghadap ke umum. Nak sembahyang fardu pula rasuk ke umum kiblat. Menghadap ke umum pula. Tukar umur. Pas sembahyang pula sembahyang sunat pula tu rasuk ke lain pula. Tukar umur. Tak tahu atas zon masa tu, atas zon, atas sangkaan kita.
Juga firman Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah dan Dia, yakni Allah bersama kamu di mana saja kamu berada. Jangan difaham bersama sini maknanya macam berzahir. Jangan. Ini juga ayat mutasyabihat. Bersama macam mana? Di sini ada munafik bersama akan sifat, bersama akan apa sifat kudrat, sifat-sifat Allah Ta'ala tu yang zahir pada kita tu bersama, ataupun kata bersama dengan ilmunya dan sebagainya. Bila firman Allah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, Allah mencipta kamu dan apa yang kamu perbuat. Ini dalil segala perlakuan kita, perbuatan kita adalah perbuatan Allah pada hakikatnya. Kita sembahyang, ya kita sembahyang, jangan dipisah, tapi dalam masa sama Allah yang menggerakkan kita. Jangan kata salah tu. Dia kata dalam Quran sebut kan, kita pun niat apa? Sahaja aku sembahyang. Syirik ke tu? Tak syirik. Kata aku tadi, kenapa aku ni pada syariatnya lafaz syariat. Syirik kalau betul rasa aku yang aku je tak boleh buat ni. Tak ada tolongan Tuhan tu. Situ jadi syirik. Tapi kalau aku sembahyang dengan faham, dengan pertolongan Allah, itulah kata tu. Tak salah dah lah. Lafaz tu tak salah, tu lafaz syariat. Bila terputus dengan Tuhan, situ jadi salah. Dalam sembahyang pun Al-Fatihah pun iyyaka na'budu, kepada mulah kami menyembah. Kami menyembah. Kerana kami sembah tu bukan syirik tu. Itu lafaz syariat. Lepas ada tambah tu wa iyyaka nasta'in, pada kami mohon pertolongan. Mana tak mampu kami nak sembahyang ibadah sendiri melainkan dengan pertolongan Allah. Itu yang sebenarnya. Jangan diputus syariat dan hakikat. Itu tajuk kitab kita tu, Allah, syariat dan hakikat. Belajar mengenal Allah pada syariatnya dan pada hakikatnya. Jangan dipisahkan, sertakan sekali dalam segala perbuatan kita. Sedar, buat dengan sedar sekali. Tak mampu kita buat sendiri melainkan dengan bantuan Allah Ta'ala. Setelah la hawla wa la quwwata illa billah. Itu maksud dia. La hawla wa la, tak mampu buat sendiri kita, melainkan Allah Ta'ala tolong kita. Itu kan? Itu yang pertama. Begitu juga kita diwajibkan mentauhidkan dirinya dalam perbuatan yang merangkumi aspek kesyumulan kehidupan insan. Kalau tadi tu pada diri kita, atas individu yang pertama tadi, pada segala panca indera kita, atas diri kita. Sekarang waktu yang sama kita juga diwajibkan mentauhidkan pada sekeliling kita, dalam kehidupan kita, sama ada dalam ibadah, pendidikan, perubatan, pekerjaan, perniagaan, makan dan minum, perkahwinan, politik, perundangan, hiburan, pergaulan, akhlak, budaya dan lain-lainnya. Kalau tadi tu hak awal tu macam itulah hablum minallah, hubungan kita dengan Allah. Ini hablum minan nas, hubungan kita dengan manusia macam mana? Tetap atas rasa mentauhidkan Allah. Mana berhubung dengan makhluk pun dengan jalan mengesahkan Tuhan. Yakni dengan jalan mengambil apa yang Tuhan kehendaki, bukan apa yang kita kehendaki. Masalah ibadah itu jelas. Masalah pendidikan pun apa yang Tuhan kehendaki. Macam mana nak tahu? Pak Nabi ajar itu kan. Mana pertama-tamanya kena diajar tauhid. Umur 7 tahun baru ajar sembahyang, bukan sebelum tu. Apatah lagi nak ajar hak lain baru tu, nak ajar puasa, zakat, haji tu ke dia yang lagi lah. Tapi sebelum umur 7 tahun tu, ajar dia, ajar tauhid. Kan rukun Islam bermula dengan syahadat, kemudian baru Islam. Jadi sebelum umur 7 tahun ajar apa? Ajar rukun syahadat. Itulah rukun tauhid, ajar mengenal Allah. Macam mana nak mengajar? Budak-budak jangan buka kitab, ajar secara main ke, sambil-sambil apa belajar secara bermain. Contohnya kita pergi patah, tengok pasir putih, cerita kan. Comel dok pasir ni, comel dok laut, comel dok ni, pokok dan sebagainya, kaitkan dengan Tuhan. Ambil pokok, ambil bunga, ambil daun contohnya, berbagai-bagai jenis daun kita tengok. Kalau patah kok daun bukan ni. Ambil daunnya kan ni. Kan beza jauh kan. Daun pokok, daun pokoknya jauh beza. Ambil daun lain pula, daun pisang. Ekstrim leka tu, pelik kata. Daun petik cabang pula. Daun petik cabang. Sama pula daun leka namanya. Dah lah warna hijau pula sama, bentuk pula sama. Kalau ambil daun kaktus lagi lah pula pelik. Tahu tak? Kaktus dah daun pula. Kaktus dah daun pula.
Kereta ada daun. Tak tahu kan daun ada. Duri dia tu daun dia. Duri back atas tu itulah daun dia sebenarnya. Tapi itulah Tuhan buat daun dia dia tancap kecil gitu. Sebab dia dengan sebab apa? Dia ngeruak udara ni kat mana? Ngeruak air ni kat daun dia. Jadi kat atas tu teruak kecil daun dia. Lepas tu jadi batang ni tak ada air ni. Kat batang tak ada air. Sebab tu dia boleh tahan air. Itu sebenarnya. Dok Haji kita cerita ke budak Allah. Hebat dah Tuhan. Hebat ah. Hebat lah ni. Siapa dia cipta ni? Itu dah Allah Taala pun cipta kita. Cipta seluruh alam ni. Kita ajar cara tu kan. Oh, nanggok dia kait lama-lama. Kena bukan sekali tu, acak kali jumpa cerita lagi sampai lama-lama lekat. Kalau dah mula pandai cakap tu, boleh pandai mikir sikit-sikit tu, boleh hajar dah dia berzikir tentang Tuhan. Boleh hajar dia Asmaul Husna, boleh hajar. Ataupun kalau ikut seorang ulama, kita ajar tiga sifat ni je. Contohnya umur 5 tahun, contohnya lah umur 5 tahun tu kita ajar bangun tidur suruh dia ulang ya Allah, ya Allah ya Sami, ya Allah yang Maha mendengar. Sebut tu je belum tidur. Ya Allah ya Sami, ya Allah yang Maha mendengar, ya Allah ya Sami, ya Allah yang Maha mendengar sampai tidur. Contoh. Tahun kedua suruh dia ulang ya Allah ya Basir, ya Allah yang Maha melihat, ya Allah yang Maha melihat, ya Allah yang Maha melihat, ya Allah yang Maha sampai itu. Tahun ketiga suruh sebut ya Allah ya Alim, ya Allah yang Maha mengetahui, ya Allah yang Maha mengetahui. Tengoklah lepas 3 tahun apa jadi. Tu suruh ucap dalam tidur tu, kalau boleh ucap seumur gitu, mana-mana ada masa je. Kita tengok kita sembahyang kan, masa kita sembahyang kita baca zikir gitu je. Yang berlaku kes yang sebenar yang berlaku pada Syekh Abu Hasan Sazili kalau salah saya. Lepas hampir 3 tahun, lepas 3 tahun tu jadi wali Allah tu. Tu jadi wali Allah. Sebab nak buat jahat kan? Nak buat jahat, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Boleh buat jahat. Masuk dalam diri dia macam tu. Masuk dia kenal Tuhan. Tak wajib. Dari nak wajah hak ini. Dari wajah jadi wali Allah dah lah. Tu. Boleh praktis. Bugi yang kita lepas dah. Ajar cucu kita. Ajar cucu kita. Anak kita oleh rumah tu kita ajar. Moga-moga dia kekal pada rumah anak kita ni. Moga kekal dia ingat tu. Itu antaranya lah. Kita boleh usaha benda ni ya. Dan boleh dekat. Perubatan satu lah usahanya. Sebab berlaku banyak hari ni. Ada doktor kata ada penyakit ada ubatnya. Sedangkan dalam Islam setiap penyakit ada ubatnya kata Rasulullah SAW, kecuali mati. Doktor kaburkan pun ada 6 bulan lagi. Setengah orang doktor kabur hidup 6 bulan je lagi. 6 bulan pun lari mati. Takut tahu punya pasal. Maksudnya doktor kabur ada 6 bulan lagi. Doktor kata 6 bulan, saya kata 6 tahun. Awak gitu. Allah punya kuasa 6 tahun dia 60 tahun dia. Kalau muda ya, kalau malu muda sudah kita 60 tahun tu. Tak Allah rubah tak apa dah tu. Tapi boleh pergi lagi. Sebab ada Allah. Allah yang menyembuhkan, bukan obat. Doktor dah habis, doktor habis ikhtiar dah. Itu ikhtiar doktor, banyak lagi ikhtiar lain. Sebab Allah yang Maha berkuasa, dia tak perlu. Ada jalannya jalan perubatan moden, ada jalan ikhtiarnya jalan perubatan tradisional. Adanya dengan air tawar, ada bahkan banyak kes sebenarnya orang yang kena HIV, penagih-penagih ni hilang HIV dengan berselawat je. Tak tahu apa lain, selawat je. Dah boleh kena kan orang HIV nak mati kan, jadi takut tak sungguh je selawat. Doa sungguh dia dia hilang kan penyakit dia. Dia yakin sungguh ni je penawar ni. Boleh jadi. Jadi. Dalam pekerjaan mesti bekerja yang halalan, yang betul cara dia, cukup syarat dia kan. Dalam berniaga pula jangan kita rasuah, jangan kita apa, jangan menipu, amanah dan sebagainya. Dalam makanan mesti halal dan thayyiban, halal dan baik. Hari ni kan banyak halal tapi tak baik. Ada juga ni. Kedai-kedai kilang-kilang contohnya, makanan ayam halal dah tapi tak bersih. Bersih tak baik pula. Contohnya sembelihan hari ni ya. Sembelih ayam kan. Itu masalah juga ni, kita beli apa ayam hak keluar pada kilang tu sebenarnya. Kalau kita ambil apa hak orang atau apa
tempat penyembelihan hak dah banyak ni kita percaya sikit. Dan kalau tempat penyembelihan hak banyak-banyak ribu-ribu ni hak pakai meseng ni bimbang kita. Sebab dia sembelih sepatutnya dia kena bersih pisah. Tapi sekarang ni ramainya sebab dalam dosa macam kita ayam lain. Jadi dia guna pisah yang sama sembelih tadi. Jadi kalau ayam yang pertama tadi penyakit, saya baru ni pergi hak dulu beberapa minggu lepas nak saya di program yang tak ada kelas tu kan. Saya kira ada convention apa fix teknologi tu. Ada seorang pakar ni dia cerita. Dia memang dia propose lah, dia cadangkan kita buat pisau yang tak lekat darah. Macam daun keladi kan biasa tak lekat air kan. Tukar sekarang ni kita buat pisau dengan sebati yang macam-macam dekat endah dia, tajam tekan dan tak lekat darah. Supaya orang sembelih tadi tak lekat darah ayam tu. Jadi bersih lah. Dia sebut ke universiti, dia bukan Cina, dia seorang juruturut mekanikal. Universiti kata dah laku buat pisau gini maka tak jadi. Masalah semua nak fikir bisnes kita ni. Jadi itulah bisnes baik. Kan jaga kebersihan tu kan. Yang dah tua balik dia minta jawab juga tu. Minta pekat kita buat apa cari modal pekat buat. Sebab masalah orang sembelih ni. Halalan thayyiban tu halal sebenarnya. Tapi kebersihan diragui dah. Itu ada masalah. Okey. Macam makan ayam bandar katakan. Halal. Tapi kalau banyak hormon tu baik tak untuk badan kita? Kalau tak baik, sebenarnya tak boleh makan tu. Mana kena cari yang lain kita. Kalau jelas lah, kalau confirm memang ada orang mau guna penyakit, kalau jelas mana tu kajian lah kena ada. Saya ni sebut secara umum je yang kata pokok tu. Jadi kalau ada alternatif lain, contoh orang kata ada apa ayam organik kan yang lebih sihat. Maknanya keutamaan kita pada hak tadi lah, hak organik. Inilah mahal sikit. Itu je. Kalau boleh nak pegang sungguh-sungguh kata itu jalan dia. Perkahwinan pula sama ya, kita berkahwin kerana tuntutan agama, bukan kerana nafsu. Apatah lagi bercerai pun mesti kerana agama, bukan kerana nafsu. Mak ayah pula kita boleh mencadangkan, tapi atas hak anak-anak. Kata anak-anak boleh kata setuju tak setuju dengan cadangan kita. Tanpa jatuh kononnya kalau dia tak setuju dengan cadangan kita, jatuh kepada mereka bagi apa? Durhaka, tak jatuh. Soal kahwin tak jatuh durhaka. Sebab dia ada hak memilih. Juga bila anak tak kenal dengan pilihan kita kata anak durhaka. Katalah 1000 kali pun tak jatuh durhaka. Tak jatuh. Sebab jatuh tak jatuh durhaka ni pada Allah Ta'ala, bukan pada kita. Yang kena mak jenis musang, ayah jenis musang, nak berlaku nak mak nak hari-hari. Ada orang gantung saya cerita gitu lah. Hari-hari sebab mak tak sihat kan. Jadi mak bunyi sama. Bila kata anak sibuk kerja, tak apa nak boleh mari. Ada hari kau anak belaka. Siang kan anak. Parok lah lagu ni kata hari-hari aku ni maknanya. Dan mak jadi tak panasan lah. Ini panasan contohnya. Itu masalah lah. Ni kena faham ni. Bukan duduk tangan kita ke durhaka itu. Kalau betul durhaka baru jatuh durhaka. Kalau dok betul kita lapah 1000 kali pun tak jadi. Tapi masalah kahwin contohnya tak jatuh kalau anak menolak dengan sebab ada sebab. Dia ada pilihan dia gini. Dia dibagi. Mana anak ada hak, kita ada hak. Hak kita mencadangkan. Hak anak menerima dan menolak. Jadi kalau anak menolak, sabarlah. Terimalah dengan baik. Cari cadangan yang lain pula. Ni kadang-kadang kita ni cadang seorang. Khususnya orang lelaki ya. Anak kita lelaki jangan cadang seorang je, cadang ramai biar dipilih. 2-3 orang kita kenal. Oh, dia pilih sedap. Ni kok satu seorang, tolak kita nak bagi dah. Ni tolak pertama cari orang dulu pulak, lain pulak. Ataupun kita cari tu 3 orang awal lagi. Jadi 3 orang. Tunjuk dia kamu kenal kau anasa. Orang ni gini gitu. Okey. Ada nyakut seorang. Tengok, memang pergi seorang ni suruh paksa pilih juga. Itu jeng lah. Jadi kahwin paksa. Macam terpaksa kahwin. Jadi kadang jiwa tak seronok. Jadi dia orang jumpa hari-hari jadi tak seronok. Akhirnya berantakan rumah tangga juga. Macam kahwin paksa jadinya. Kalau dia ikut jadi macam anak durhaka. Anak jenis baik kan. Nak lawan. Jadi turutlah juga walaupun dok kenal. Bimbang kalau kata dok kan jadi mak yang kata anak durhaka pula. Ni ada kes banyak ni sebenarnya ni. Akhirnya bercerai. Cerailah juga akhirnya tak rasa. Tak duduk bersama. Tidak bersama walaupun duduk serumah.
duduk sama kan tapi dia nak pergi. Dia nak pergi. Orang kata, dia kira baik laki baik tu lah. Dia kira mana-mana sebelah dia nak pergi, dia pergi. Tak ada perasaan orang katanya. Ini zalim namanya. Menderita batin orang macam tu. Dia kena faham kita ni, mak ayah ni kadang-kadang ni. Dia pakai hak kita je tau. Tak faham hak anak tu. Ni masalah ni. Dua-dua ada hak dia. Jangan hak mak. Hak anak pada mak ayah je. Ingat cerita Sayyidina Umar tu kan. Ada seorang ayah bawa anak dia pergi jumpa Sayyidina Umar. Suruh nasihat anak ni. Sebab anak ni cakap tekan Umar ke dia. Cakap ngasar Umar dengan ayah. Wah ni. Tu ayah dia gaduh kita lah. Sayyidina Umar pun nak nasihat lah budak tu. Budak kata, wahai Amirul Mukminin, sebelum kau nasihat ayah, sebelum kau menasihati aku akan hak anak pada ayah, cuba nasihat ayah aku akan hak dia pada aku dulu. Tanya dia kenapa dia pilih mak aku memang mulut banyak macam ni. Tu hak anak masa tu pilih mak memang suka cakap kasar gitu dah. Dia boleh anak cakap kasar juga. Ini nak marah pula ke anak. Mana boleh marah ke anak? Marah ke mak, marah ke ayah, tak patut pilih mak gitu. Tu anak jawab, senyap lah Sayyidina Umar tu. Apa Sayyidina Umar senyap. Betul kata budak tu. Dan pilih mak macam tu memang akan jadi anak macam tu juga. No, style pilih mak tu ni cakap ngasar kata. Bini ni cakap ngasar. Memang kau turun anak cakap ngasar tu, jangan masalah. Tu kena faham. Sebab tu kata kalau buat kahwin ni kita ni lah kandungan kena fikir dah anak kita macam mana. Okey. Tu kata ni. Juga dalam masalah politik Islam. Politik Islam ni politik kepartian itu ijtihad zaman ini. Ijtihad zaman ini. Dalam Islam asal tidak ada macam ni berparti ini. Cuma dalam Islam kalau ada pun dia tidak ada apa? Dia ada proses dia. Dia ada apa yang memilih khalifah ni, dia ada majlis dia, bukan rakyat pilih sendiri. Dan syarat dalam Islam pula orang nak memilih ni mesti cukup akal, cukup semualah. Tak boleh orang mudah dibeli ni, salah mengundi. Nak pakai dalam satu masa kita nak guna sistem demokrasi juga tapi secara Islam tak boleh semua orang hak umur 2 tahun atas mengundi, tak boleh. Tak boleh pakai gitu. Ni kena hak akal waras, hak beriman, hak ada ilmu, hak cerdik. Hak jenis kena boleh beli, tak boleh mengundi. Orang ugut sikit kena tekor lah mengundi, tak boleh gitu. Kosok negara kan macam tu. Ni lah. Set-set muda hak kaki hanyar, kaki dadah contohnya, tak tahu kala, tak boleh. Kalau pun cukup mana satu tak boleh. Dia mesti ada syarat dia nak pilih orang ni. Bagus. Orang yang adil. Orang yang beriman dan adil. Orang kafir boleh pilih wakil kafir lah, kata kan. Orang kafir yang ada negara kita, dia pilih wakil kafir dia, siapa dia kan. Sama dia. Kita pilih orang kita. Itu cara dia. Tu dalam Islam tu benda ni satu masa lah boleh dibaiki balik baik boleh. Tapi memang tak kisah politik Islam ada. Ada ulama tu dia tak libat direct dalam politik macam sekarang, tapi dia bila Khalifah Amir apa Harun Ar-Rasyid nak buat cukai esok nak kena atas rakyat, dia naik panjang istana Harun Ar-Rasyid. Saya tengok nama apa ulama ni. Seorang wali Allah juga panjang istana, duduk dalam bilik Harun Ar-Rasyid, belum tidur dulu. Duduk Harun Ar-Rasyid, bangun wahai Khalifah. Mu tarik balik kata. Undang-undang esok tu cukai tu tarik balik. Zalim kamu kalau laksanakan cukai ni. Sebab sebelum kamu minta duit dengan rakyat, pada pelayan apa dayang-dayang tu ada emas belakang, putih emas dia orang ada guna untuk negara. Bila dah habis baru boleh kamu letak atas rakyat kamu. Kalau kamu buat juga undang-undang ni esok, aku akan berdoa 40 malam kepada Allah Taala untuk menghukum kamu. Dengar gitu tak jadi lalu. Dah main doa 40 malam dah tak wali Allah doa 40 malam. Agak ni kata. Ni yang sebenarnya. Itu kalau peranan ulama. Tidak takut pada pemerintah. Pergi tepang. Gitu kan. Itu peranan kita ada masing-masing dalam bab ni. Dalam perundangan Islam pun nak buat Islam perundangan. Jangan pakai perundangan barat ni, perundangan apa? Perundangan kita dah barat lah sekarang ni. Kan baru ni kan Terengganu buat sebab kan, heboh kan. Orang nama anti sebab ni. Kau sebab kerajaan buat dak larang pun tak. Tahu tak bezanya sebab lain Islam tiap dak nampak. Ada orang share gambar sebatan mana di Pahang. Sebatan syariat ni lah kat tangan juga. Tu salah dia kata. Sebatan Islam ni ada setengah tu nak ni dia kena kepit buku dulu Jatuh buku ke tak cik?
Jangan uya tu buku tu. Ni kena pik molek. Mana dak ada buku sikit ah, mak kena kepik betul tiok tu. Kuat dia nak ayung oh. Tapi kalau pun sebab tak hak kerajaan hadang ni, dia hayung rotan ke hayung kayu golf. Hayung tu, hayung kayu golf. Mana ambil dulu ambil apa? Ambil aduk dulu kata. Belu kan. Dan memang rotan tu pula dia ada apa? Ada dia panggil apa? Ada ruah dia kan? Ada ruah dia. Dan memang dia rotan tu kata memang ada sengaja dia rotan kat siapa kena punggung orang, taktik dia kan kena senjoh. Supaya kehel kulit isi. Bukan katok gini je. Bukan katok gitu je. Dia katok siapa kena senjoh gitu. Itu kaedah dia. Nak mengazabnya apa pesalah tadi. Direct kena rotan, kalau boleh paling lama sekali rotan straight 20 kali. Mana kalau orang kena 60 rotan, 3 kali lah. Dia bagi 20. Kena tu pitam, dia letak kimia sedar balik. Mahal lagi, sampai cukup package lah. Cukup 20 dia contohnya. Dah lagi tu pula, tanya bulat pula. Rotan hanya di punggung je, tak ada tempat lain. Sebab tu orang puang tak ada rotan. Sebab kalau orang puang kena rotan itu, kena sekali pun tak beranak dah apa tu. Memang tak beranak. Orang lelaki yang kena gitu, kena 2-3 rotan aja. Sebulan lah, kolek. Jangan buat dia tip tu kan. Sebulan lah. Mati pucuk sebulan. Dan pula lepas pada tu, tak ada orang kena escort tu, kita dah agak keriri kan. Pergi balik tinggi lah ke tu. Kalau tak, nyakok lah kadang kena oleh ke. Tak ada orang tolong, tak ada orang berubat. Hak tu patut kita tegur. Ni hak kerajaan Afghanistan buat sebab tak Islam. Bising orang. Ni sebab kau tak tahu cerita, tak tahu kala. Kira jaga penjaga sekali. Tak ada pun keluarga kita buat dalam pun kita tengok. Sungguh dia buat demonstrasi. Panggil pergi sekolah, budak-budak neraka. Memang dia hayung. Memang zalim. Kalau hukuman bunuh, akal tali gantung tu, kan dulu kan dia apa, Datuk Mula Ganda Datuk kan hukuman gantung kan. Ada kemudian baru tambah hukuman gantung sampai mati. Asal tak ada sampai mati tu. Sebab ada kes kena gantung tak mati pun. Setengah jam kok kawan tu lolong gitu. Tak mati jadi. Jadi itu mana sangat gantung sampai mati. Jadi nak pastikan mati, supaya tak mati. Kadang jiguk dia tak kadang. Dia apa kan patutnya tali kan dia ada buat sipu kan. Tak sipu tali. Sekarang ni dia buat tembaga dah silapnya. Dekat belakang Jadi bila dia jiguk tu, menanya tembaga tu tak tolak tekuk ni. Satu gambar mati patah tekuk lah benarnya. Dan dia biar noneng setengah jam. Sebab nak pastikan mati. Azab pada jenazah. Ni undang-undang ada ni. Cerita biar kita tahu zolim tak zolim. Dan dalam Islam kalau hukuman mati pancung kepala, selibah aja. Habis lah. Ada azab ada benda dah, tak kelepar tak benda. Habis. Tu pun keluarga boleh maafkan lagi. Lepas lagi tu dengan pengampunan pada keluarga. Kan dengan pengampunan pada agung. Apa agung lah keluarga lah. Nah ni. Pengampunan pada orang hak berkenaan lah. Orang berkenaan ampun pun sesat ke. Itu indahnya undang-undang Islam. Cuma saya ada lah. Doa baru ni kes ni kata kau mati ada lagi tu kita ada. Hak lain ada lagi kita ada. Sebab apa? Ialah sebab ramai yang mati ni kadang benda kadang bawa dadah tak reda kan orang ialah kadang orang kita atau barang orang orang bodoh tu. Benda kita orang dia kadang-kadang macam orang tu kat airport banyak jadi kan. Tukar selipar dia tahu juga kita kat airport ni lipar kasut kita hilang. Ada kasut lain. Kadang-kadang muat kaki kita. Tunggu pakai boleh tak buat kasut ada dadah. Benda gitu. Dah gitu kan kaki-kaki nak terbang tau. Sabuk kena kaki akan terbang. Ataupun tadi kan dalam kadang-kadang lepas kastang kadang-kadang dia jual kat kasut kan. Ada kedai kan. Tak tahu ada kasut tak tu. Takut dalam kasut tu kalau ada
Kita tak tahu kan naik pula, lepas tu dia scan kali lagi pula kan. Mungkin sekarang ni tak kita lepas. Masuk alih pula kena pula kita. Rasa-rasa kata kena. Padahal kita tadi je kasut je, kita kabur macam-macam, orang nak percaya kau mana. Tukar beg ke tukar benda ke, tu bahaya belaka. Sebab tu kata hati-hati. Kalau di sana orang kita tak kenal, bagi barang, bagi benda ke tumpang ke jangan. Jangan tinggal beg tak ada orang jaga, jangan ada roboh benda-benda dalam. Kita tak tahu. Kita kena. Itulah. Jadi sekarang ni benda tu yang sedang dikaji balik tu. Maksudnya salah sebab misalnya dadah ni ramai yang iyalah apa keledai-keledai je benda ni. Lokal sol lepas laku. Supplier sol tu lepas. Benda ni keledai-keledai ni tak tahu kan diri. Jadi sikit je kan, sikit pula kena hukum gantung lah. Padahal budak baru berjinak. Betul bagus kalau nak mengelak daripada ramai benda gitu. Tapi bukan itu penyelesaian ni. Sebenarnya mesti diterbiah, dididik juga. Diberi ilmu balik. Hiburan. Dalam Islam pun ada hiburan. Bukan tak ada. Mesti syariat. Ikut patuh syariat. Hiburan hak Islam nak macam mana? Boleh berhibur. Khusus nak kabarnya. Bukan tak boleh. Setengah orang bila kata nak Islam tak boleh berhibur. Hiburan salah. Tidak. Dulu kata main gitar tak boleh. Sekarang ni baru keluar. Baru faham kan. Siapa tu Ustaz Zaidruh kita pun main gitar ada. Salah sebenarnya. Ada kaedah dia. Boleh. Bukan salah. Yang salah apa? Melalaikan hingga terlupa sembahyang, bercampur gaul lelaki perempuan tanpa batasan, ataupun apa hiburan tu dengan apa kalau nyanyian lagu-lagu yang mengasyikkan ataupun kalimah-kalimah dia apa ada kalimah syirik dan sebagainya. Tu tak ada tu boleh main gendang main benda boleh. Pacar rakam tak ada masalah. Orang Islam. Akhlak apatah lagi ya, budaya dan lain-lain. Dalam Islam pun budaya ada. Tak meninggalkan budaya kita orang Melayu ni. Lagi tak bercanggah, tak salah. Islam meraihkan budaya. Bahkan contohnya budaya pakaian kita. Tak salah. Pakaian menutup aurat itu sunnah Nabi yang paling utama. Memakai jubah itu lebih afdal je lah. Tapi tak pakai jubah pun tak salah. Pakai pakaian menutup aurat itu sudah sunnah Nabi. Makan, bukan mesti makan bertalam. Makan berjemaah itu sudah sunnah Nabi. Makan bertalam itu lebih pada budaya Arab. Kita tak makan talam, makan ramai-ramai. Makanlah pinggan masing-masing. Budaya. Tapi kalau kita boleh raihkan makan bertalam, itu lebih baik. Saja. Macam-macam lagi lah. Bersugi contohnya. Ya. Boleh, bagus lah. Tapi ada kan gusi dia, gusi tak tahan. Yang bersugi benda kerah kan. Bersugi berdarah gitu. Tukar lah. Dan ni ada obat gigi. Buat pada sugi kan. Kalau bagi dia kira sampai masuk dah lah. Yang tu dah pergi kata. Main sugi tu kayu kerak kan. Ada orang memang gusi sensitif. Contohnya. Lagi macam-macam lah. Yang boleh kita ambil iktibar daripada tu. Tapi mesti buat atas dasar menesakan Allah Ta'ala. Bukan yang lain. Dalam nega khususnya. Nega yang adil. Yang jujur. Macam Rasulullah SAW nega. Hari ni baruku habis dah. Nega waduku contohnya tadi kan. Hak buah marai kabur lah. Marai jangan dicampur dengan buah hari ni. Tu jujur mana dia kabur. Mak ni buah marai, mak ni buah hari ni. Dia gitu biar asing boleh. Ni tak buah marai campur dengan buah hari ni. Tak boleh. Itu tak jujur dah tu. Ni buah lama, ni buah baru. Bawa gitu. Kena royak. Harga berbeza. Mak ni murah. Ada diskaun. Contoh kalau pakaian lah. Ada diskaun 50% sebab ni fashion lama. Fashion tahun lepas. Kain pun pahu dah. Nak petah dah pula jahitannya. Dia tanya, kapan habis ni? Mak ni hak baru, waktu mahal. Pilih nak beli hak mana? Nak beli hak murah? Boleh. Tapi saya tak jamin lah tahan. Nak beli hak baru ni mahal lah sikit. Itu Islam, jujur. Orang kata, itu tak laku kita nega. Tak laku orang ni, Rasulullah SAW jual. Gitu, tu yang laku tu habis licin Pak. Hegat Siti Khadijah. Biasanya orang jual tak habis. Sebab jual licin habis. Dulu ada orang lain habis licin. Hegat orang ni. Tu lah, jujur, kamu habis. Ini molek ke ni kualiti ni. Jadi kita habis kan. Maksudnya batik ni dok ni batik tiruan. Apa batik? Kau batik Terengganu juga. Batik Jawa, contoh lah kan. Dia tak jadi kan. Lepas tu tak laku kedai kita tu. Itu tu tak jujur dengan Tuhan. Itulah masalah tu. Kadang-kadang kita tak ngomong. Atau orang Melayu kita kan. Bawa Rasulullah. Kuat tu pun deki. Itu lah. Dia ikut orang Nabi ajar lah tu.
dalam Islam ni tolong bodoh. Kalau kita tengok budaya orang Cina, ya Allah, malu itu katanya. Barang ni tak ada kedai dia, dia kabar pula ada barang di kedai kawan dia pergi kan. Kadang kena molek bukan tak ada saya pergi ambil lah pun. Itu. Awak tunggu sinilah, saya pergi ambil barang tu. Jual kan ni. Kita aku gini. Tak tahu lah dia pergi tu dia tipu harga pula ke akak lah, aku tak tahu lah. Tapi dia ambil tu dia kabar tu lebih baik lah. Masalah harga kau wallahu alam. Tapi kalau kita kabur kedam belah je wadah senyap kabur. Tak ada kat kita tak ada. Saya royak kan. Dia orang cari orang kedai kain kan. Orang kedai tu cari orang nak selendang gini-gini kan. Apa nak show gini-gini kan. Kat itu tak ada. Tapi kedai sebelah ada, dia sebelah ada. Ada nak kabur gitu. Tak ada pergi kabur tu. Senang kawan tu cari dia. Tak jadi pergi susah ke yang ni kau. Tak royak ada sebelah. Kan kalau kabur gitu kan, bagus cucu. Itu rezeki kan datang kok lain. Datang atas kejujuran kita. Kita niaga sikit pun berkat gitu pun. Mana masalah kita. Kita dah balik ikut apa kok. Nanti Tuhan mau Nabi yang jemput kita. Allah alam. Kita pergi di situ sambung itu dari salib. Dari salib buku surat 43 Berenggang 156. Betul tak? 156. Surat 43 Seorang itu menjadi hamba pada apa yang mereka cinta. Jika dunia atau harta yang mereka cinta, maka mereka adalah hamba kepada harta. Harta menjadi tuannya. Dan dia akan menjadi hamba itu terus miskin dengan tiada mencukupi apa yang ada, malah sanggup merampas lagi hak orang lain. Jadi hak mana kita kasih, hak mana kita cinta, itulah kita akan jadi pada hamba-Nya. Sebab tu kena mencintai Allah, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru kita akan ikut betul-betul. Kalau ambil cinta tu pada dunia, pada harta, jadilah kita memperhambakan diri lah, akan turut betul-betul. Kalau cinta sebut buat contoh harta, kekal miskin kan. Masuk miskin ni walaupun hartanya banyak, kekal miskin. Sebab apa? Sebab masih tak cukup-cukup. Itu masuk miskin. Miskin ni tak cukup. Kaya ni bila cukup. Jadi bila orang tu menjadi hamba pada harta, banyak mana sekalipun tak cukup-cukup. Jadi miskin semua katanya. Tapi kalau ada benda tu hak orang lain, dia akan guna cara-cara hak tak sepatutnya untuk ambil hak orang lain. Dia menipunya, merapahnya, guna kaedah apa mahkamah benda tu. Ini puncanya. Rebut atas saka orang contohnya. Atas saka hak bagi adik-beradik lain. Guna mahkamah nak ambil kat kita. Dia buat jiwa miskin. Padahal banyak dah yang boleh tu. Sebab jiwanya miskin bila dia sangat mencintai harta benda tadi. Balah adik-beradik punya pasal itu. Kok pelik pula mengaji agama lah ke? Pandangnya pergi masuk universiti pada agama, tapi tamu halau dua benda. Jadi sebab dia telah mencintai harta benda, tidak mencintai Allah. Ini punca satunya. Banyak kes sebenarnya. Mungkin kita boleh tengok lagi secara personal di kalangan mata kita macam-macam. Ada hak pelik pula. Bukan kadang adik-beradik kita dengar dah, ni kata mak ayah pula nak bahagian juga dalam hati saka bila anak yang mati. Pelik juga. Rambut tukar mesti tok rambut dia kat mana-mana. Pelik jadinya. Tak reti mikir dia otak kita ni. Tak reti. Dia takut dia kena kita. Nak kata kat orang kita bimbang. Kalau kita ada tamak gini ni, dia boleh jadi gitu. Contohnya kalau anak kita meninggal dunia, harta anak kita banyak, kita ni memang ada bahagian-bahagian mak ayah ni. Tapi hak bahagian cucu kita tu kita nak juga datang ni. Bahaya ni. Banyak dah ni. 2-3 kes dah jumpa gini. Tak tahulah. Erti nak mikir kan otak ni. Macam mana ni. Kau kan nak sayang ke cucu sendiri yang kata tu. Contohnya. Tapi kita hak jadi ni. Jadi kita nak mikir tu. Inilah bila Allah tidak di dalam hati. Bila Allah, keimanan tu, Allah tu tak benar-benar mengenal Allah, jadi Allah tu tak masuk dalam hati. Jadi hak lain tu dalam hati kita. Itu jadi kemusnahan.
Saya sebut ni contoh sebab apa? Jangan kata kita nak jadi gitu, jangan. Lagi Tuhan ada dalam hati kita, harus jadi gitu nanti. Kalau anak kita anak orang yang kaya, satu hari contohlah, kita doa ni contoh nanti anak kita berlaku kematian pada anak kita ada bahagian pada hati anak kita tu. Jaga takut kita jadi kena dengan yang sama. Alhamdulillah, moga dijauhi Tuhan. Ini berlaku dah, acak dah. Sering kita dengar pelik ni, dia rabuk semua roti je. Betul dia dah ke cucu dia, tak kira lah. Ni nak gok dia bahagian dia, gini. Siap dah rumah ada kan. Rumah atas nama suami kan. Dah nak juga atas barang rumah tu. Dah mak anak cucu nak duduk mana? Nak cucu dia kan. Masuk luka orang juga nak ikut. Jadi hilang apa? Hilang kewarasan jadinya. Kena gambar nak cucu dia. Menatu dengan cucu dia. Bak nak bagi rumah tu juga. Orang itu tak tahu lah. Tak kerti mikir. Tak kerti. Hilang waras jadi akalnya. Ya Allah. Moga dijauhi kita pada sekret buat orang ni. Okay? Kita jangan kata kat orang Jangan kata kat orang. Kalau ada kita kenal orang macam ni, jangan kata. Sebab umumnya kalau kita kata, lagi kita kena juga. Ni marah orang. Jangan. Kita kata kat orang, kena kita. Jangan. Kita ambil iktibar kata. Dengar gitu, jangan buat cakap. Jangan. 157. Tiada istilah kejayaan di dunia ini yang perlu untuk dipamerkan. Semualah bentuk ujian antara jalal dan jamal. Hanya orang yang berjaya di sisi Allah SWT ialah mereka yang solatnya khusyuk. Khusyuk tiada lain adalah limpahan dari kebenaran makrifah yang ada dalam jiwanya. Jadi sebenarnya kejayaan dunia ni bukan pada harta, bukan pada pangkat, bukan pada ilmu, tapi yang Quran sebut qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntunglah orang yang beriman, yakni mereka yang khusyuk di dalam solatnya. Maknanya berjayalah orang itu di dunia ini jika dia khusyuk dalam solat. Sebab khusyuk itu itulah tanda kebenaran daripada makrifah yang ada dalam dadanya. Itu patut kita cari. Itu patut kita nak pada anak cucu kita, pada diri kita sendiri. Bukan tangguh kejayaan dunia dalam bentuk material, nak juga. Tapi yang paling utama, kita nak gembira jika anak kita khusyuk dalam solatnya. Kalau anak kita kaya raya, berjaya cemerlang dalam pelajarannya, tapi semayangnya tenggelam, patut kita bersedih. Tak gembira sepatutnya. Anak kita cemerlang peksa sekalipun, tapi semayangnya culah lagi, kita tetap rasa bersedih. Sepatutnya. Itu yang diajar oleh Nabi kita Muhammad SAW. Itu yang ditunjukkan oleh Al-Quran Al-Karim pada kita. Penilaian neracanya. Bukan harta banyak sekalipun. 158. Sesiapa yang menyimpan harta untuk dirinya semata-mata adalah kehilangan. Mana kalau orang yang simpan pitihnya dalam bank ke, rumah ke, mana-mana ke, itu sebenarnya satu kehilangan. Sedangkan sesiapa yang mengeluarkannya untuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, itu adalah menyimpan. Jadi sebenarnya orang yang simpan rumah bukan menyimpan, sebenarnya hilang. Sebab apa? Dia simpan rumah dan dia mati. Bila dia mati jadi hak dia ke? Mati jadi hak orang lain. Jadi hak anak cucu ke, hak anak, hak isteri dan sebagainya. Tapi hak dia belanja untuk agama Allah, belanja pada fi sabilillah, itulah simpanan di akhiratnya. Itulah hak dia. Ada Nabi sebut, hak kita bakar ni lah hak kita. Hak kita guna itulah hak kita. Hak kita simpan belum tentu hak kita. Kalau kita simpan kat datang kita guna, mati dulu kita, maka jadi hak orang. Itu faham boleh. Jadi simpanlah harta kita banyak-banyak di akhirat sana. Tapi biar balance, perlu juga kita simpan untuk anak cucu kita. Perlu, tak perlu. Tapi kalau mereka anak cucu dia orang kaya-kaya doh, hartawan belaka doh, jutawan doh, kita banyak harta ni simpan apa? Gitu dia orang kan. Banyaklah simpan untuk diri kita sendiri di akhirat. Hak dia orang banyak dah. Kalau memang ada hak dia orang anak cucu kita ni, hak memang mepeh, baru kita simpan untuk dia orang. Buat wasiat lagi biar lebih bagi yang dia sikit. Contohnya, okey. 159.
Program mengajak kepada kekayaan peribadi tajaan golongan kapitalis adalah program mengajak manusia kepada kemiskinan jiwa. Mereka akan jadi manusia yang tiada tenang, tamak harta, tamak pujian dan panjang angan-angan. Ia membawa manusia menjadi bankrupt kalbunya dengan cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak kan projek-projek kekayaan, program-program motivasi untuk jadi orang kaya. Kalau tajaan kapitalis, tajaan orang barat, memang tak lain melainkan bawa kita kepada cinta pada dunia, cinta pada harta, cinta pada dan juga kita nak pujian-pujian tadi. Itu memang mereka rancangkan supaya kita gelak hati kita. Macam-macam bila berjaya dia tunjukkan kalau program-program ni orang berjaya ke mana akan bagi hadiah kereta mewah, akan bagi kata rumah yang besar. Nanti kita sangat tak tahu psycho kita di psycho bahawa orang berjaya ni orang macam mana? Orang ada kereta mewah, orang ada rumah besar. Ini semua psikologi hingga kita lupa. Tentunya orang yang berjaya ni orang benar orang berjaya di dunia ni orang yang ada cahaya Allah dalam hatinya, orang yang khusyuk dalam ibadahnya, orang yang sudah bankrupt kalbunya dengan cahaya Allah. Kita boleh ambil program tu tapi kena tukarkan. Psycho balik. Ini ambil tu apa, berjaya tu apa ni? Untuk fi sabilillah. Islam tak menolak dunia. Jangan tolak dunia. Kita ambil dunia tapi bukan untuk personal, ambil dunia untuk akhirat kita. Islam tak melarang kita kaya. Itu kena tengok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk peribadi Nabi memilih hidup orang miskin. Tapi untuk fi sabilillah, untuk perjuangan Nabi memilih yang terbaik. Kuda Nabi, kuda yang paling baik, unta Nabi yang paling baik, kelengkapan perang Nabi, busur Nabi, pedang Nabi, semua yang terbaik. Itu jalan dia. Itu kena faham kan Islam menolak kebendaan, keduniaan, tapi Islam menolak dari benda itu duduk dalam hati kita untuk personal kita. Tapi kalau untuk agama, ambil lah. Jadi kita ambil dunia pulung semua-semua itu untuk akhirat kita, untuk perjuangan fi sabilillah. Jadilah kaya kalau Tuhan bagi kita peluang. Kaya kita meniaga, jadilah orang yang meniaga yang dermawan. Untuk mana fi sabilillah. Tengah orang tu pula nak fi sabilillah kata krek terkena dah dia kata. Ramai penunggang-penunggang agama hari ni dah pergi cari orang salah. Aku suruh carilah waktu. Sebelum nak derma tu, pilihlah molek, tengoklah molek. Tengok track record dia macam mana, orangnya macam mana. Jangan bila orang kenal tu kata ya. Suluh dulu, sudi dulu, tengok apa sebenarnya hak dia buat. Hingga yakin baru kita beri. Sumbangan kita tadi, zakat kita ke, sedekah kita ke. Kita ni ingat benda kita beri ni dia macam saham. Macam kita main saham lah. Kita nak main saham, carilah tempat perniagaan yang paling menguntungkan. Rugilah kalau kita main saham, letak tempat saham yang pun tak berapa untung. Jadi bahagian pahala pun sama. Kalau kita infak pada tempat yang kurang menguntungkan, maka tak besarlah pahala dia. Kalau kita beri tempat yang besar keuntungan dia, maka besarlah pahala dia. Walaupun seria kita beri orang itu, itu contohnya. Maka pilihlah molek kat manakah yang benar mendatangkan keuntungan yang besar di akhirat nanti. Tempat tu yang kita banyak beri. Dan tahu macam mana dalam Quran banyak isyaratnya. Memang yang besar adalah pada orang yang berjuang fi sabilillah, menegakkan agama Allah. Bukan kata jangan tolong orang miskin, jangan, salah. Kata gitu. Tapi orang miskin ni ramai kita sistemnya salah yang kita tolong. Sistem zakat yang ada pun tolong orang miskin tiap-tiap bulan dengan nilai RM300 je. Bukan tu. Islam ada tolong orang miskin sehingga dia keluar daripada kemiskinan. Bukan bagi duit, bagi projek sepatutnya. Sampai dia jadi kaya-kaya dulu. Hingga dia pula bayar zakat. Betul, orang miskin. Sekali tolong je tak bagi tu dah. Bukan bulanan masuk. Kita fikirlah balik. Kita sendiri pun nak faham. Tapi untuk fi sabilillah itu penting. Sebab tak ada orang nak kaji. Negara kita ni banyak masalah sebenarnya, tapi nak bergerak banyak, nak dakwah, nak benda semua perlu pada kewangan. Kalau nak bergerak macam ni, masyarakat itu banyak lagi kejahilannya. Tahu lah mungkin ada lagi.
Yang pengalaman kita jumpa sendiri 20% je anak-anak. Anak-anak kerana kita kok luluh bacaan kalau buat fiqh lah, luluh buat bacaan tahiyat akhirnya, bacaan Fatihah 20% je. Kalau 80% tak luluh. Masalah banyaknya. Itu macam mana usahanya. Tu hak beriman, hak tak beriman macam mana? Siapa usaha nak dakwah pada hak tak beriman pula. Orang aslinya lagi macam-macam lah. Jiran tetangga kita, mana kerja kita. Nak buat kerja kerana nak bersatu, sebab kita tak bersatu. Nak bersatu kerana sebab hati kita pecah belah. Sebab apa pecah belah? Sebab tidak ada cahaya Allah dan cahaya Nabi dalam dada kita. Itu punca segala-galanya. Itu hari ni jadi kita ni sedih lah kita tengok. Masih dah habis bercengkerama kata, berbalah-balah sama kita. Sedih amat sangat. Sebab tu tak membangun negara kita. Begini je lah 61 tahun lepas merdeka pun ini je lah. Kat Ronda je, main kat Ronda je. Perkembangan dakwah tak berkembang. Itulah, kita tak berbalah sombong. Sebab aku tak berbalah tadi lah, kesombongan. Sebab aku sombong? Tak makrifah. Dah semayang bang dah kan? Sombong lagi? Tadi lah, semayang bang tak habis tak mencapai matlamatnya. Ibadah tu tujuan dia nak ngomong sombong. Tapi kenapa tak tanggal? Tadi lah, ibadah dah tapi banyak bocornya. Kita sendiri nak belajar ni, kita kata kita sungguh dah beramal. Kenapa tak boleh-boleh kot lagi? Faktor yang besar ni kita banyak bocor. Ibaratnya kita gali telaga, gali tapi apa lambat je per hari. Kalau kita gali sungguh dah pun apa lambat juga. Satunya gali tak sungguh. Tapi kalau sungguh dah boleh baik kok. Kalau sana lebih sombong. Tenang, kita ibadah banyak dah buat kalau nak proses menyuci diri kita. Tapi dalam masa yang sama banyak bocor. Mana? Kau besar kali bocor ke mana? Ngupak. Ibadah malam pagi-pagi buka Facebook, buka WhatsApp, ada orang kita orang. Kita pun viral. Kita pun share. Habis bocor habis. Gambar kita tu bocor habis balik. Itu tak jadi. Lepas tu tak cukup. Mana telaga kita kali tu kamu mula. Lalu kali kamu mula sebab mengata kat orang, mengopak kat orang, fitnah kat orang, tu lagi dahsyat. Cakap orang ni dalam hati orang lain. Kalau betul orang panggil ngupak, kalau tak betul orang panggil fitnah. Tak boleh dak. Jadi bobo lah kalau cakap orang, cukup lah. Itu kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, yang paling bahaya lah bahaya lisan. Lidah kita banyak bocor ni. Bocor kat mulut kita banyak. Bocor sebab apa? Ada kita tak cakap. Tapi kawan kita nak cakap. Maka kita kena berhenti kawan orang macam tu. Bukan balah dengan dia, menjauhi diri daripada dia untuk jaga diri kita. Kita tak benci ke dia, tak ada. Ada benci tapi jaga lidah masing-masing. Apatah zaman kita ni zaman fitnah. Berita dalam Facebook, dalam internet ni banyak sangat-sangat lah. Memang orang sengaja cari salah. Ada berita dalam apa, macam baru ni ya, kawan tu pergi jumpa hal lain. Tapi orang hak tulis berita ni cakap hal stalking. Universiti cakap hal stalking ni siapa berita ni. Tak logik. Tapi kita viral lalu. Tak fikir rasa tak logik ke. Universiti cakap hal stalking. Baru tu beri kenyataan pada pihak universiti. Tak ada kan kita bincang hari ni sebenarnya. Tapi kita cepat melatoh tu macam-macam dah kata. Ya Allah. Ni aku bocor tu. Macam mana nak bersih kita ni? Macam mana nak dapat cahaya makrifat kalau asyik macam ni? Kebocoran kita banyak. Maka kena pandai-pandai tapis sekarang ni ya. Ni jangan cepat. Sikit nak viral. Kalau saya tegur kan baru pula saya. Pandai-pandai kalau kita nak viral tengok boleh. Berita pastikan sahih. Pastikan sahih. Cuma kalau sahih kalau melibat orang jangan viral lah. Jangan. Kalau orang tak boleh. Kita cerita orang atas dunia ni aib dia tu nak tutup macam mana. Dia salah orang dia orang kenal ni. Cakap orang sedap. Tapi
Pada masa ni kan kita nangis elok lagi kan. Tutuplah aib orang. Moga Allah Taala menutup aib kita di pada masa nanti. Kalau Tuhan buka aib kita kan tak ada orang nak kawan kita. Contoh mudahlah. Orang yang sombong dia sedar dia sombong. Dia tak sedar dia sombong, tapi kalau kamu kira rapat lagi dengan dia. Dia akan kira rapat dengan dia. Kalau kira rapat kan saya sombong juga lah, saya segan. Melawan sombong tu. Tapi kalau orang lain ni, apa mungkin? Benarnya sombong tu subang baru punya. Kalau Tuhan zahirkan aib kita di dunia ni, tak ada orang nak kawan dengan kita semua ni. Subang baru kita ni. Macam kudih katanya. Tu kena ingat gitu. Belum kita virus orang lagi. Jangan. Tu bocor kita banyak di situ. Umumnya lah. Ada lagi bocor kita pun kita terhijab. Kalau tak ada bocor, kita terhijab. Terhijab adalah dengan kita ada buat salah dengan mak ayah kita. Kalau isteri jaga dengan suami, suami pun dengan isteri harus ada. Benda tu lah. Dengan anak-anak kita, benda tu cari hijab. Jadi tak terbuka tu, tak nampak tu. Dia nak buka dah. Ngata kat orang tutup balik. Mata dia nak celek dah tu, nak celek dah mata basirah tu. Buat bergambar kan. Nak buka kutuk orang tutup balik. Ngupak orang tutup balik. Viral orang tutup balik. Tu kena buka balik hijab kita. Dalam dia kan. Baru nanti bila Tuhan buka betul bersih, baru kita sedar, ya Allah, maknanya aku tak berdaya selama ini. Satu bersungguh-sungguhlah kita berusaha kat dalam ni. Moga satu hari benar kita beramal. Banyak salawat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak-banyak salawat. Jangan berhenti ya. Bilangan ni jangan letak bilangan. Atas salawat Nabi jangan letak bilangan. Kalau lepas mayang kita letaklah bilangan sekian-sekian, contohnya 3 kali ke 10 kali ke berapa ke. Tapi masa-masa yang lain banyakkan salawat. Tanpa kita bilang berapa. Sebanyak-banyak yang mungkin. Sebab kita perlu pada cahaya Nabi, kasih kita kepada Nabi. Itu pintunya. Kemudian dah banyak dah pun, pastikan jangan ada kebocoran. Jaga jangan bocor. Kat mana aku ni bocor banyak kan? Kalau memang umumnya bocor kan banyak ke lidah kan. Sekarang ni tak lidah dah, share lah. Share ke WhatsApp lah. Share ke WhatsApp, ke Facebook. Kalau gitu orang ada kita dapat nombor berita daripada orang ni, stay gitu semua, kena beli.